mana kali ini kita akan memperkatakan mengenai dengan amalan sunnah puasa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah, dan kita rasa berbesar hati menjemput Yang Mulia Ustaz Pengiran Haji Redwan bin Pengiran Haji Badaruddin untuk mengungsikan mengenai dengan amalan sunnah puasa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, dan di kesempatan ini kita mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa ya Ustaz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Baik, sebenarnya memang banyak keistimewaan bulan Ramadan ini. Lebih lagi kita ni ganjaran pahala berlipat kali ganda. Betul. Dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala tu terbuka luas. Dan kita sekiranya kita ni mengusahakan merebut peluang ini, memang rasanya rugi ya Ustaz. Dan ini termasuklah juga dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin sebagai mukadimah terlebih dahulu ni untuk tajuk kita ni pada pagi ini, amalan sunnah puasa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mungkin dapat dikongsikan ni Yang Mulia Ustaz. Terima kasih Mahirah dan Skandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dapatlah kita ini dipertemukan pada pagi ini dalam rampai pagi dan membincangkan tajuk amalan Rasulullah dalam berpuasa ni. Sebelum kita ni membincangkan lebih lanjut lagi, perlu kita ni lihat tentang kecintaan kita ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah uswatun hasanah, iaitu contoh yang paling baik yang perlu kita ni ikut dari berbagai segi termasuklah dalam kita ni berpuasa, amalan sunnah yang perlu kita ni ikut mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercakap tentang sunnah ini, kita artikan dalam ulama hadis mengatakan sunnah itu ialah apa yang lahir daripada baginda Rasulullah SAW, dari segi perkataan, dari segi perbuatan dan juga pengakuan dan juga akhlak daripada baginda Rasulullah SAW. Apa yang lahir daripada baginda Rasulullah SAW boleh dikatakan kata ni sunnah. Jadi termasuklah dalam kata ni masa ni berpuasa, jadi ada amalan-amalan sunat untuk kata ni ikutkan, yang mana kalau kata ni tidak ikut amat merugikan kata ni lah. Contoh saja pertama sekali ialah tentang kata ni bersahur. Bersahur, banyak orang mungkin dah tahan lah akan bangun bersahuran ya. Contoh saja kalau kata ni subuh 4.48, kita ni sekurang-kurangnya akan bangun dalam pukul 4 pagi untuk bersedia untuk makan sahur. Jadi kalau sudah kita ni tidur akhir, contoh pukul 12 tengah malam ataupun pukul 1 pagi, jadi amat susahlah untuk kita ni kan bangun pada pukul 4 lagi sekali itu. Jadi itulah kelebihan yang ada keberkatannya di dalam kita ni bersahur sebenarnya. Kalau kita ni tidak ikut, jadinya hikmah daripada bersahur itu kita ni tidak akan dapat. Kita ni amat merasakan kalau kita ni tidak bersahur, jangankan kanak-kanak, kita ni sendiri pun kalau tidak bersahur itu lain rasanya. Sebab itulah hikmah daripada bersahur itu sendiri ialah untuk kita ni menjadi boleh tahanlah dalam kita ni berpuasa pada siang hari itu. Walaupun kita ni memang terasa lapar, tetapi dengan adanya sahur itu kita ni boleh tahan. Sekurang-kurangnya hanya seteguk air sahaja. Jadi itulah kita ni dapat keberkatannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tasahuru fa inna fis sahuri barakah. Jadi bersahurlah kamu, sungguhnya pada sahur itu ada keberkatannya. Keberkatannya itu adalah salah satunya ialah kita ni boleh tahan untuk menjalani berpuasa pada siang hari. Dan juga kita ni perlu ambil perhatian juga dalam bersahur ini. Dalam bersahur ini janganlah kita ni terlampau awal bandar. Kita ni dalam bersahuran ya, memang namanya sahur. Pukul 12 pun bersahur, pukul 1 pun bersahur namanya. Pukul 2 pun bersahur, pukul 3 pun bersahur. Tetapi hikmah daripada bersahur itu kita ni tidak akan dapat. Kerana kalau selepas saja kita ni bersahur, kalau terlalu awal, kita ni mesti akan tidur semula.
Dan saya mungkin saja kalau kita sudah tertidur pukul 12.30 malam, bersahur dengan perut yang kenyang, memang susah untuk kita akan bangun semula untuk menunaikan fardu subuh. Jadi itulah hikmahnya untuk kita bersahur di akhir waktu itu, artinya hampir-hampirkan subuh itu. Jadi selepas kita bersahur itu, dapatlah kita menunaikan fardu subuh. Jadi dua-dua dapat. Dapat kita dalam bersahur itu kita boleh tahan untuk berpuasa pada siang hari, dan kita juga dapat untuk menunaikan fardu subuh dengan berjamaah dan juga dengan secara tunai. Kalau sudah akhir itu kadang terlepas daripada untuk sembahyang subuh ni. Dan juga dalam kita berpuasa ni ada juga lagi amalan-amalan sunat yang biasa kita buat. Allah suruh kita untuk akhir bersahur atau rahmat daripada Allah SWT. Tetapi untuk bersungkai dipercepatkan. Jadi kita sunat dipercepatkan. Ya, menyegerakan Ustaz. Menyegerakan. Tapi ini kalau biasanya memang pulang segera. Belum lagi orang kata ni kalau dulu baduk ini kalau azan itu tadi sudah di hadapan TV dan di hadapan makanan. Juada. Ya, 15 minit sebelum azan lagi kita sudah bersedia. Jadi di sana kita melihat rahmat daripada Allah itu sunat untuk menyegerakan berpuasa. Menyegerakan berpuasa tu. Apalagi kalau kanak-kanak lagi kalau setengah jam ataupun sejam sudah banyak kali bertanya. Pukul berapa? Bila kan buka. Jadi itulah kita lihat untuk pendahuluan untuk tajuk kita pada pagi ini. Wallahu alam. Ya. Baik, bila lagi kita ingin mengupas kalau mengenai dengan apa tu amalan sunnah puasa ni, mungkin di samping macam ialah masa ni kan Ustaz, kalau macam menyentuh mengenai dengan solat tarawih Ustaz, mungkin ada yang ingin dijelaskan secara rincinya Ustaz, kita ambil sedikit lah. Okey, amalan-amalan yang sunat ada kebiasaannya tani lakukan yang kita tidak lakukan di bulan-bulan lain iaitu sembahyang sunat tarawih. Jadi walaupun kita sudah maklum masjid tidak dibuka pada waktu bulan Ramadan ini, tetapi kita masih ada peluang untuk mengerjakannya di rumah kita sendiri. Betul. Di sinilah juga ada hikmahnya kalau kita mengerjakan sembahyang sunat tarawih itu dengan ahli keluarga kita yang mana pada sebelum ini mungkin saja kita orang kita seorang sembahyang di masjid, seorang sembahyang di rumah, dan yang lain adalah masjid lain di bertamu. Jadi syukur alhamdulillah juga pada bulan Ramadan yang kita sempena kita penularan Covid ini, kita pun boleh bersembahyang sama-sama sembahyang sunat tarawih bersama-sama dengan ahli keluarga kita sendiri. Jadi kita lihat juga macam sembahyang tarawih ni, selepas kita kebiasaannya kalau di masjid kita akan mungkin saja pulang ke rumah kalau dia buka masjid tetapi kalau di rumah tu kita lihat lagi yang cantiknya, selepas kita sembahyang sunat tarawih tu kita akan berkumpul-kumpul dulu sebelum boleh kita akan bercerita-cerita. Jadi hubungan kekeluargaan tu semakin rapat. Jadi semakin banyak kan dikongsikan. Sudah tu kalau dulu-dulunya jarang-jarang berjumpa, kita ni pun lebih kerap berjumpa. Kadang-kadang amba sendiri kalau di rumah, jadi orang-orang yang pada kebiasaan jarang kita ni berjumpa, kita ni akan berjumpa pada malam-malam hari tarawih tu. Jadi syukurlah alhamdulillah juga tarawih itu juga ialah memang sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi kalau kita ni banyak mengerjakannya, termasuklah juga sembahyang witir. Kita ni biasanya kalau sudah sembahyang tarawih akan ditutup sembahyang witir. Wallahu alam bisawab. Mungkin boleh saya sambung? Silakan. Okey, untuk kita ni lanjutkan lagi amalan-amalan sunat ini juga. Daripada tadi bersahur sudah tu menyegerakan bersungkai. Jadi dalam bersungkai juga kita ni juga ada amalan sunat yang Nabi SAW ajarkan kepada kita ni, iaitu
makan kalau dalam bersungkai itu dengan makan buah rutab. Rutab ini ada jenis kurma juga, tapi ya sebelum lagi masak tu ia macam separuh masak kuning. Kalau pernah melihat, ia kan kalau lebih karup kalau makan. yes, kalau nyaman, kalau kan nyaman lagi ya, kalau separuh masak ada kalau kuning setampik ya dalam sebiji itu sebelahnya tu macam menghitam sedikit. Itu manis benar tu. Apa namanya tu? Rutab. Dan juga dalam tani bersungkai itu dengan rutab itu dan tani makan dalam berbentuk ganjil kiraannya. 1 kah, 3 kah, 5 kah, ataupun 7 kah semua itu. Itu amalan yang Nabi SAW telah buat. Jadi itu boleh kita nikun. Kalau tidak ada rutab, tapi jarang tadi melihat pelang ni anunya. Tapi sekarang ini alhamdulillah sudah banyak di kalangan orang Ketani yang sudah membawa kemari untuk dijual di Brunei. Kalau tidak ada rutab, jadi Ketani turun kepada makan tamar. Tamar ini adalah kurma. Jadi Ketani menjunjung kasihlah juga kurnia kurma daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perkasari Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan itu pun alhamdulillah. Jadi rutab, kalau tidak ada rutab, tadi makan tamar. Apa saja tamar sebenarnya? Apa saja tamar yang bermacam-macam. Contoh ajwa, majdul dan berbagai-bagai lagi lah. Kalau itu pun tidak ada, jadi yang terakhirnya minum air. Jadi itu semua itu sunnah. Jadi susunannya itu kalau rutab ada, makan rutab. Dan lepas itu kalau tidak ada rutab, makan tamar, itu kurma. Dan kalau itu pun tidak ada, bolehlah kita meminum air sahaja. Jadi itulah kita lihat berbagai sebenarnya yang sunnah yang boleh kita buat pada kita berpuasa. Jadi lagi satu, kalau kita lihat, kalau Nabi SAW pada kebiasaannya apabila ia bersungkai, ia akan makan rutab dengan angka ganjil dan selepas itu akan terus segera bersembahyang maghrib. Tetapi di sini ada hukum juga, itu kalau sunat bagi Ketani untuk selepas sungkai terus sembahyang maghrib. Tetapi syaratnya kalau di hadapan Ketani belum ada makanan. Tapi kebiasaannya Ketani ready sudah semua, minuman, makanan apa tu, apa ni biasanya sudah sedialah. Jaranglah kurma dulu Okey, kita ni akan minuman makan kurma dulu Sekarang lepas sembahyang baru tano. Itu jarang. Tapi biasanya sudah ada tanya. Tapi boleh Ustaz macam makan dulu kurma, minum air, kemudian membawa anak-anak untuk berjemaah maghrib boleh. Tetapi makruh. Makruh. Artinya kita ni sudah duduk cuma ni melihat ayam, melihat daging, melihat sudah macam ini sudah parut, sudah lapar ni. Melihat gelagah, melihat perut panggang segala macam-macam. Itu sudah dituliskan dari tadi tu. Tetapi kalau sudah kita ni makan makan kurma saja, lepas itu terus sembahyang, makruh. Kerana ia boleh mengganggu kekhusyukan kita ni dalam sembahyang. Fikir-fikir terbayang-bayang Ustaz. Itulah yang tadi fikirkan. Kalau sudah dalam sembahyang, baru lagi lapar ni sudah tu kita ni kembali tu pulut panggang tadi tu. Memang tu kan ditarget lah mana-mana. Tetapi belum dimakan. Tetapi itulah boleh mengganggu kekhusyukan kita ni dalam bersembahyang. Baik, semua menarik sekali Ustaz. Tapi baru tahu Ustaz. Fikir mendapat lagi pahala yang berlipat ganda, rupanya indah. Ya, dah makruh. Alhamdulillah. Baik, kalau belum ada boleh. Belum lagi. Kalau mengganggu benar kan? Jadi terutama sekali kan anak-anak tani kan macam matinya. Fokusnya lari Kalau indah tapuk dulu. Ya. Alhamdulillah. Baik, kita akan mengikuti lagi ceramah Ramadan ini. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.
Ya, Alhamdulillah kita kembali bersiaran menerusi rancangan Apa Pagi dan kita sedang mengikuti satu ceramah Ramadan iaitu berkenaan dengan amalan sunnah puasa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Yang Mulia Ustaz Pengiran Haji Redwan bin Pengiran Haji Badaruddin. Cukup menarik yang mana tadi dikongsikan antara amalan-amalannya ialah dengan mengakhirkan sahur dan menyegerakan berpuasa dan mungkin berbuka puasa betul sekali. Dan mungkin Ustaz dapat menyambung ni mengenai dengan penjelasan tadi. Okey, terima kasih Mahirah. Jadi untuk seterusnya amalan sunat yang boleh kita ni buat ialah bersungkai dengan sederhana. Ini yang payahnya sederhana ni. Kerana kalau baik jo karangan ni membalik nindah-nindah tu drive thru semua ke rumah-rumah kita ni tu. Kalau dulu kalau di bazar-bazar Ramadan tu semuanya mana. Tapi memang sekarang ni ketara sederhananya Ustaz. Sederhana. Betul. Ketara sangatlah. Jadi macam kalau tadi kan malas kan mengaga kan kadang-kadang. Macam minuman di rumah ni, makanan di rumah ni lagi kita jadi malas. Betul. Rasanya masak sendiri Ustaz. Jadi sederhanalah. Sederhanalah. Terus tu kita ni pun kalau ada ahli keluarga apa tu boleh kita ni nasihat-nasihat kurang-kurangkan kadang-kadang nafsu ni kalau sudah hilapan memang semua kena makan Bila sudah bersungkai waktu berbuka sudah makan kurma cindol minum yang lain dan yang dia tadi kan di hajat ni dah dimakan dan juga itulah hikmahnya juga kalau tadi dalam bersederhana untuk bersungkai ni untuk tadi beramal selepas itu jadi mudah sebenarnya ringan. Contohnya dalam sembahyang maghrib tu sembahyang maghrib okeylah dia tiga rakaat. Masih kata dia orang panjang lagi untuk sembahyang isya ataupun sembahyang tarawih. Tetapi kalau sudah tadi kalau kanyang dalam kata ni bersungkai tu tak kadang-kadang kan sampai isya tu pun masih kanyang. Tarap dah berhenti-henti macam tu. Kebongkayangan. Kalau kata ni sebagai imam kita kadang-kadang itulah anunya malar tarap ani baca pun kadang-kadang dah lancar. Sudah tu kadang-kadang terpaksa ditarapkan dulu baru selesai untuk membaca tu. Jadi itulah ajaran dari baginda Rasulullah SAW untuk bersederhana. Kalau bersederhana kita ni rasa jual lah, terasa nyaman. Apalagi kalau tadi mengimamkan orang untuk ahli keluarga kita ni. Tadi kan membaca banyak tu, membaca. Jadi kan dia boleh terstak tentu. Jadi kalau sudah macam tadi kebongkayangan itulah kadang-kadang terberhenti, lepas tu terpaksa rehat dulu sekejap. Saya ngalih orang ngalih. Ada rasa ngalih benar. Kalau dalam tanya tu Nabi ajarah kita ni dalam hidup kita ni makan ni kita ni ada tiga dalam badan kita ni yang perlu ada 1/3 daripada makanan, 1/3 daripada minuman dan 1/3 dari nafas kita ni. Apabila sudah makan dan minum tu sudah melebihi masuk arah ada bahagian nafas sudah tu kadang-kadang kita nafas. Itu jadinya 8 rakaat atas. Dia jadi 20 itulah kadang-kadang jadi macam singkat kata ni kan. Lagi macam mana ni akan diteruskan tapi sudah kata ni ngalihan. Jadi itulah kadang-kadang menyebabkan tadi mula untuk berkuranganlah dalam kata ni melakukan ibadat itu. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih ni. Sayang sekali Ustaz. Masa tu terlalu singkat. InsyaAllah saya baru bermula tapi menakan waktu kita ni dah mencukupi Ustaz. Kita teruskan lagi InsyaAllah dalam kesempatan dapat lagi tadi huraikan mengenai amalan-amalan sunat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang bulan Ramadan ini banyak hikmah sebenarnya dalam kalau tanda mengikut amalan-amalan sunat yang sudah ditunjuk ajar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul sekali. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Yang Mulia Ustaz atas penjelasan dan juga ilmu yang telah dikongsikan bersama InsyaAllah jumpa lagi Ustaz. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.